Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak-anak ustazah untuk tahun 2 bagi sesi 2021. Okay, kita dah masuk tahun 2021 dah. Okey. Untuk tahun ni ustazah yang akan ajar kamu untuk subjek ibadah. Okey, tahun lepas ustazah yang ajar kamu untuk subjek ibadah, dan tahun ni kebetulan ustazah dapat subjek ibadah juga untuk tahun 2. Jadi kita boleh teruskan kita punya pengajian ibadah tahun lepas, dan tahun ni kita akan belajar tajuk-tajuk lain lah. Okey. Saya rasa untuk tahun ni darjah 2 ada beberapa pelajar baru, beberapa orang pelajar baru. Jadi ustazah nak kenalkan diri dulu. Pelajar lama mungkin dah kenal siapa nama ustazah kan. Tapi untuk pelajar baru, nama ustazah Nur Al-Badriyah binti Ismail. Okey, boleh panggil ustazah Al-Badriyah, dan ustazah yang akan ajar untuk subjek ibadah. Okey, boleh. Untuk tahun 2 imtiaz, 2 irtiqan, 2 iltizam dan juga 2 istiqamah. Kita ada 4 kelas tahun ni. Okey. Sebelum kita belajar hari ni tentang subjek yang kita akan belajar untuk tahun 2 ni, Ustazah suka nak kita ulang kaji sikit lah. Ustazah nak tanya sikit, kamu masih ingat lagi ke tajuk-tajuk yang kita belajar pada darjah 1? Ingat lagi ke dah lupa? Jadi kalau boleh, apa yang kamu belajar daripada darjah 1, darjah 2, 3, 4, kamu tak boleh lupa. Bila kamu naik darjah 2, benda yang kamu belajar darjah 1 kamu kena simpan dalam otak. Jangan lupa. Masuk darjah 3, kamu kena ingat apa yang kamu belajar darjah 1, darjah 2 kamu kena ingat. Sebab nanti masuk darjah 5, kamu akan ada peperiksaan. Okey, peperiksaan besar yang akan merangkumi semua subjek, semua tajuk daripada apa yang kamu akan belajar tahun 1, 2, 3, 4. Kamu akan jawab dalam peperiksaan pada darjah 5. Jadi sebab tu penting kamu tak boleh lupa. Okey, sebelum kita teruskan kelas, kita ada belajar untuk darjah 1, kita ada belajar apa? Siapa ingat? Kita ada belajar tentang apa itu ibadah. Apa itu ibadah? Apa itu ibadah adalah semua benda yang kita buat boleh mendatangkan pahala, itu dikira sebagai ibadah. Kita dah ulang kaji sikit ya. Kita ulang kaji sama-sama tau. Okey, ibadah adalah benda apa-apa yang kita buat boleh mendatangkan pahala, itu dikira ibadah. Ibadah pula terbagi kepada berapa? Ibadah terbagi kepada 2. Masih ingat? Ibadah apa? Ibadah umum dan ibadah khusus. Ingat tak? Ibadah umum ada berapa? Ibadah khusus ada berapa? Saya selalu akan tunjuk tangan kan. Macam mana tangan? Mana satu ibadah umum? Mana satu ibadah khusus? Okey, selalu dalam kelas memang macam ni. Mana satu ibadah umum? Mana satu ibadah khusus ni? Okey, ibadah umum ada ni, penumbuk ni ibadah umum. Ingat lagi tak? Sebab apa penumbuk ni? Sebab ibadah umum banyak sangat. Kita tak boleh nak kira berapa ibadah umum ni, tak boleh nak cakap ada berapa sebab dia terlalu banyak. Sebab tu saya tunjuk penumbuk sebab tak boleh nak kira. Apa saja kebaikan, apa saja yang kamu buat yang boleh mendapatkan ganjaran pahala, itu dikira sebagai ibadah umum. Jadi memang banyak sangat. Okey, macam tolong mak kamu, tolong ayah kamu, kutip sampah, semua termasuk dalam ibadah umum. Okey, ibadah khusus ada berapa? Okey, ni pula ibadah khusus. Ibadah khusus ada 4. Okey, yang pertama solat, puasa, bayar zakat dan pergi haji. Okey. Okey, lagi apa lagi kita belajar? Kita belajar tentang jenis-jenis air. Kita ada belajar jenis air. Jenis air ada berapa? Siapa ingat? Ada 5 jenis, iaitu air mutlak. Air mutlak. Apa maksud air mutlak? Air hujan, air sungai, air mata air perigi. Itu adalah air mutlak. Lagi apa lagi? Kita belajar tentang air, ada 5 kan? Air mutlak, air
air mustakmal. Mustakmal ni air yang kita dah guna. Jadi kita tak boleh ambil wuduk dengan air mustakmal. Jadi kita belajar tentang air, apa lagi? Air musyammas. Kita belajar tentang air musyammas, iaitu air yang terdedah dengan cahaya matahari. Dia duduk dalam bekas besi. Jadi kita belajar lagi tentang air mutaghayyir. Air yang berubah warna. Contohnya air coklat, air kopi, itu adalah air mutaghayyir. Dan yang terakhir kita belajar juga tentang air mutanajjis, air yang terkena najis hingga berubah warna, bau dan rasa. Okey. Dan yang terakhir kita belajar juga tentang apa? Kita ada belajar tentang taharah. Ingat lagi tak? Taharah apa maksud dia? Taharah adalah suci dan bersih. Daripada apa? Daripada najis ataupun hadas. Okey, itu adalah topik-topik yang kita dah belajar untuk tahun 1. Jadi tolong jangan lupa, okey? So jom kita nak belajar untuk tajuk darjah 2 pula. Okey, tengok sini. Okey semua, untuk tahun ni apa yang kamu akan belajar ataupun kita akan belajar adalah antara tajuk-tajuknya ialah, jika kamu boleh lihat ni, kita akan belajar tentang pengertian najis. Okey, tajuk yang pertama. Tajuk yang kedua, kita akan belajar berkenaan dengan hadas kecil dan hadas besar. Okey, apa itu hadas kecil dan apa itu hadas besar. Dan tajuk yang ketiga, kita akan belajar berkenaan istinja. Apa itu istinja? Macam mana cara nak istinja? Okay, dan untuk yang seterusnya, yang terakhir, kita akan belajar berkenaan tajuk wudu. Okey? Okey, untuk tajuk yang pertama minggu ini adalah tajuk najis. Okey, sama baca sama-sama ya dengan Ustazah. Sebab kalau kamu tak baca nanti kamu dengar Ustazah je baca, takut tak masuk dekat otak. Jadi bila Ustazah baca, kamu ikut baca supaya, dan nanti kamu akan tulis nota, dia mudah lagi ingat. Okay, kalau kita sekadar dengar je apa yang Ustazah sampaikan, takut kamu lupa. Okay, tajuk yang pertama yang kita akan belajar untuk tahun ni adalah najis. Okay, nanti selesai semua tajuk najis nanti, apa yang kamu akan dapat adalah kamu boleh menyatakan erti najis. Bila Ustazah tanya nanti, apa maksud najis? Kamu dah boleh jawab. Okey. Yang kedua, kamu boleh menyebut jenis najis. Najis ni dia ada beberapa jenis. Nanti bila kita dah belajar, kamu bila Ustazah tanya jenis najis, kamu dah boleh jawab. Okey. Seterusnya kamu boleh tahu membezakan benda yang najis dan yang tidak najis. Okey, yang mana najis dan yang mana bukan najis, kamu dah boleh bezakan bila kita dah belajar tentang tajuk najis. Seterusnya, kamu boleh menyenaraikan contoh benda najis dan bukan najis. Okey. Tadi benda yang najis dan tidak najis. Bila saya suruh senaraikan contoh benda najis, kamu dah boleh senaraikan apa itu benda apa yang tergolong dalam najis. Senaraikan benda yang bukan najis, kamu dah boleh senaraikan apa yang bukan najis. Okey. Dan kamu boleh mengkelaskan najis mengikut bahagiannya. Okey, macam lagi kita akan belajar najis dia ada beberapa bahagian. Bila dah kamu belajar nanti, apa yang kamu boleh nanti bila saya suruh kelaskan najis-najis tu, kamu dah boleh kelaskan mengikut bahagian dia. Okey. Dan yang terakhir, kamu boleh menyatakan cara menyucikan setiap bahagian najis. Macam mana kita nak sucikan, nak bersihkan najis-najis tersebut. Setiap najis, najis dia ada bahagian-bahagian dia kan. Okey. Dan cara nak cuci najis tu pun tak
semua najis, tak semua jenis najis sama cara penyucian dia. Untuk najis macam ni, macam mana nak cuci dia? Untuk najis yang macam ni, macam mana cara nak cuci dia? Nanti bila dah belajar, kamu dah boleh, bila kalau kata nyatakan cara menyucikan najis itu, jadi kamu dah boleh bagi. Okey, jelas? Okey, ni adalah apa yang yang kamu akan dapatlah bila kamu dah belajar tentang tajuk najis. Okey, untuk pelajaran yang pertama yang kita akan belajar untuk hari ini adalah erti najis. Okey, baca sama-sama dengan Ustazah. Erti najis. Baca ya, erti najis. Okey, Ustazah baca, kamu ikut. Walaupun Ustazah tak dengar, Ustazah record benda ni, tapi kamu kena baca dekat rumah. Okey, supaya kamu, bila kita keluar, apa yang kita baca tu, telinga kita akan dengar. Bila telinga kita akan dengar, kamu akan simpan dekat otak. Kalau kita sekadar dengar je, takut kamu susah nak ingat, susah nak faham. Okey, yang pertama, apa maksud najis? Okey, najis adalah benda yang kotor. Ikut najis adalah benda yang kotor, iaitu tidak sah solat sekiranya terdapat pada badan, pakaian atau tempat solat. Okey, ulang. Najis adalah benda yang kotor, iaitu tidak sah solat sekiranya terdapat pada badan, pakaian atau tempat kita solat. Okey, bila kita sebut najis, sebelum ni kalau kita dengar apa itu najis, kita dah tahu sebenarnya najis ni benda yang kotor. Okey, dekat sini pun dia kata najis tu benda yang kotor. Kalau ada dekat badan kita, ataupun ada dekat pakaian kita, ataupun ada dekat tempat solat kita tak sah kalau ada najis. Kita kena bersihkan dulu, baru kita boleh solat. Itu adalah maksud najis. Okey, ulang balik. Najis adalah benda yang kotor. Tak sah kalau dia ada dekat badan, pakaian ataupun tempat solat. Okey. Seterusnya, najis adalah, apa benda najis? Benda yang keluar. Okey, ikut Ustazah baca ya. Benda yang keluar dari kubur atau dubur, seperti air kencing dan tahi. Okey, ulang dan baca sama-sama. Najis adalah benda yang keluar dari kubur atau dubur, seperti air kencing dan tahi. Okey, dia kata apa tu najis? Apa benda najis? Memanglah benda kita tahu najis adalah kotor. Apa dia najis? Okey, najis ni dia kata najis yang keluar daripada kubur dan dubur. Apa maksud kubur dan dubur? Tempat dubur maksudnya tempat yang kita kencing dan berak tu. Kita kencing tu najis, kita berak tu pun juga najis. Bila najis kotor. Itu satu. Okey, apa lagi najis? Okey, tengok lagi. Benda yang bukan, okey, ikut benda yang bukan dari kedua-duanya, seperti muntah dan air liur. Okey, ulang. Ikut Ustazah. Benda yang bukan dari kedua-duanya, seperti muntah dan air liur. Okey, dia kata selain daripada kita kencing dengan berak tadi, itu dah najis. Okey, apa lagi najis? Dia kata benda yang bukan daripada kedua-duanya, maksudnya bukan daripada tahi dengan kencing tadi. Apa lagi? Seperti muntah, kita muntah tu, air liur kita, itu juga termasuk dalam kategori najis. Okey, ingat kita nak solat ni, tiba-tiba kita muntah penuh ni dekat baju kita, dekat tempat solat kita. Jadi bolehkah kita nak solat? Tak
Tak boleh. Kita kena pergi cuci dulu. Cuci segala muntah tu. Bersihkan dulu. Baru kita boleh solat. Gitu juga dengan air liur. Air liur pun termasuk dalam kategori najis. Bila najis, kotor. Bila kotor, solat tak sah. Okey. Itu yang kedua. Okey, tadi yang pertama najis ialah berak dengan kencing tu. Yang tempat keluar depan dengan belakang tu. Yang kedua, selain daripada tu apa? Muntah, air liur, itu adalah najis. Lagi apa lagi? Apa lagi? Okey, kita tengok lagi. Benda lain, okey baca ya. Benda lain seperti darah, nanah, bangkai dan babi. Okey. Ulang. Benda lain seperti darah, nanah, bangkai dan babi. Okey, dikata selain daripada berak kencing kita, selain daripada muntah dengan air liur kita, apa lagi yang termasuk dalam kategori najis? Okey, seperti darah. Okey, darah pun adalah najis. Okey, lagi nanah. Kita tengah nak solat ni, ada nanah dekat ni, kita tak boleh solat. Kita kena bersihkan dulu. Kalau ada darah terkeluar daripada badan kita, kita kena bersihkan dulu. Okey. Dan apa lagi? Bangkai. Bangkai ni maksud dia, tahu tak apa maksud bangkai? Bangkai ni maksud dia haiwan yang mati tanpa kita sembelih. Okey, macam contoh ayam. Ayam boleh makan kan? Itu kalau kita sembelih. Kalau tak sembelih, ayam tu mati tanpa sembelih, ia dikira sebagai bangkai. Bila bangkai, kita tak boleh makan sebab dia adalah najis. Okey, macam lembu pun. Lembu tu sepatutnya makanan yang kita boleh makan, binatang yang kita boleh makan, tapi dengan cara sembelih. Tapi kalau tak sembelih, tiba-tiba dia mati, itu dikira sebagai bangkai. Dan bangkai kita tak boleh makan sebab dia najis. Okey. Dan apa lagi? Babi. Jangan kata dalam carut tau. Ini tu binatang BABI tu. Sebab tu Allah tak bagi kita orang Islam makan BABI tu. Sebab apa? Sebab binatang tu adalah najis. Sebab itulah Allah tak bagi kita makan benda tu. Sebab bila kita makan, boleh mendatangkan mudarat pada badan kita sebab dia kotor. Okey, boleh Okey, tadi saya ulang balik. Apa maksud najis? Najis ni adalah benda yang kotor. Kalau ada pada badan, ada pada pakaian, ada pada tempat solat kita tak sah. Okey, itu adalah maksud najis. Dan apa itu najis? Najis iaitu benda yang keluar daripada kubur dan dubur. Okey, kubur dan dubur, depan dan belakang, berak dan kencing kita. Apa lagi? Air liur, muntah, itu juga najis. Apa lagi? Darah, nanah dan bangkai dan juga haiwan yang bernama BABI, dia termasuk dalam najis. Okey. Okey, tengok ni pembahagian najis. Ini yang saya cakap tadi. Pembahagian najis. Najis ada bahagian-bahagian dia. Ada berapa bahagian? Okey, ada tiga. Okey, bahagian najis. Kita baca bahagian najis. Okey, ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 bahagian najis. Okey, najis yang pertama kita tengok najis mughallazah ataupun dikenali sebagai najis berat. Yang kedua, najis mutawassithah. Apa ini maksud najis mutawassithah? Adalah najis pertengahan. Dia duduk pertengahan dia tak berat sangat, dia tak ringan sangat. Dia tengah-tengah je. Okey, najis mutawassithah. Dihafal sambil baca, sambil kita hafal. Okey, yang ketiga, najis mukhaffafah ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah najis ringan. Ni pun bukan maksud dia najis tu ringan. Okey, bukan maksud dia ringan macam air kencing tu dikira najis mukhaffafah. Bukan ni benda lain. Okey, kita terangkan. Okey, jadi ulang balik dan hafal terus. Okey. Yang pertama najis mughallazah. Mughallazah adalah najis
berat. Najis mukhalazah adalah najis berat. Yang kedua, najis mutawassithah. Okey, mutawassithah adalah najis pertengahan. Okey, pertengahan. Dan yang ketiga adalah najis mukhaffafah. Adalah najis yang ringan. So ada 3. Okey. Ya. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok apa najis mughalazah. Okey, yang pertama bahagian najis iaitu yang pertama najis mughalazah. Okey, yang Ustazah kata tadi najis berat. Apa macam mana tu najis berat? Okey, baca sama-sama. Najis mughalazah adalah najis berat yang datang daripada segala apa yang terdapat pada tubuh badan, najis, air liur, bulu dan darah anjing serta babi. Okey, ulang. Najis mughalazah adalah najis berat yang datang daripada segala apa yang terdapat pada tubuh badan, najis, air liur, bulu dan darah anjing serta babi. Okey, maksud dia faham tak? Dia kata, nampak tak dua binatang ni? Dua binatang ni adalah najis. Dia kata, semua benda yang ada dekat binatang ni, tak kira lah dah bulu ke, bulu anjing, badan anjing ataupun ABI ni, najis dia, air kencing ke apa ke, bulu darah dia, semua yang ada dekat badan dua binatang ni dikira sebagai najis mughalazah ataupun najis berat. Ni najis berat ni dah ada dekat dua binatang ni. Jadi apa yang ada dekat dia kita tak boleh sentuh. Sebab tu Allah tak bagi kita sentuh anjing dan juga ABI. Okay, sebab apa tak boleh sentuh? Sebab dia najis. Bulu dia pun najis. Memanglah comel kan kita tengok anjing kan, setengah anjing tu comel sangat kan. Rasa macam nak pegang je tapi tak boleh sebab dia adalah najis. Tapi kalau terpegang macam mana? Kalau terpegang ada cara-cara nak menyucikan dia tu. Nanti kita belajar cara nak cuci najis mughalazah bila terkena badan kita. Okey. Ingat najis mughalazah adalah najis berat. Apa contoh dia? Semua benda yang ada, semua benda lah yang ada dekat badan anjing dan BI, yang bulu, telinga ke, apa ke, kaki, najis dia, air liur dia, semua tu adalah najis berat. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Bahagian najis yang kedua adalah najis pertengahan ataupun kita panggil najis mutawassithah. Najis mutawassithah iaitu kita panggil najis pertengahan. Di antara najis berat, dia tak berat sangat, dia tak ringan sangat, di tengah-tengah je. Okey, apa yang termasuk dalam najis mutawassithah ni? Apa dia? Okey, mari kita baca. Okey, iaitu selain, baca sama-sama. Iaitu selain daripada najis mukhaffafah dan najis mughalazah seperti darah, muntah, nanah, najis manusia, bangkai dan lain-lain. Okey, ulang. Najis mutawassithah adalah, ikut. Walaupun Zaza tak tengok ni, Zaza harap kamu ikut apa yang Zaza baca. Najis mutawassithah ialah iaitu selain daripada najis mukhaffafah, selain daripada najis mukhaffafah itu najis ringan, dan najis mughalazah najis berat,
seperti darah, muntah, nanah, najis manusia, bangkai dan lain-lain. Okey, dia kata selain daripada najis mukhaffafah dan juga selain daripada najis mughalazah adalah najis mutawassithah. Apa contoh dia? Darah. Yang tadi ni yang saya kata darah air liur tadi. Air liur siapa? Darah siapa yang najis yang berat tadi? Hanya dekat binatang anjing dengan BABI saja ya, itu tergolong daripada najis berat. Tapi yang najis pertengahan ni darah, muntah, nanah, yang ada pada manusia ataupun selain daripada binatang tadi, binatang BABI dengan anjing tadi. Selain daripada binatang tu ada muntah, ada darah, ada bangkai yang saya kata tadi ni dia mati tanpa sembelih, itu bangkai dan lain-lain lah. Itu termasuk dalam najis mutawassithah ataupun kita panggil dia dalam bahasa Melayu najis pertengahan. Jadi kamu kena ingat najis mutawassithah maksud dia najis pertengahan. Apa maksud dia? Selain daripada najis mukhaffafah dan najis mughalazah. Contoh dia darah, muntah, apa lagi? Najis manusia, berak kencing kita tu, lagi bangkai dan lain-lain. Ni bangkai ni contoh dia. Contoh ayam ni kita boleh makan, tapi kalau dia mati dengan penyakit ke ataupun macam mana cara dia mati tu tanpa sembelih, dia dikira bangkai dan dia tak boleh makan sebab bangkai ni adalah najis. Najis apa? Najis mutawassithah. Muntah, kita muntah. Najis apa ni muntah ni? Dalam kategori apa ni? Muntah juga adalah najis mutawassithah. Darah kita pun adalah najis mutawassithah. Okey, najis pertengahan. Okey, yang ketiga, okey, najis mukhaffafah ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu dia najis ringan. Macam mana najis ringan ni? Bukan ringan macam kita tahu. Kita pegang tu ringan, najis mukhaffafah kan? Okey, mari kita baca. Iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang hanya minum susu ibu sahaja. Okey, ulang balik. Najis mukhaffafah iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang hanya minum susu ibunya sahaja. Okey, maksudnya baby ataupun adik kita yang lelaki, dia baru berumur setahun lebih atau 6 bulan, dia tak makan apa-apa lagi contoh kan, dia minum susu ibu dia je. Susu ibu, baby kan minum susu ibu kan. Kalau dia minum susu ibu dia saja, umur dia di bawah 2 tahun ke bawah, maksudnya berapa bulan, 2 bulan ke 6 bulan ke setahun lebih, tapi tak masuk 2 tahun lagi. Kalau dia kencing, itu air kencing dia tu kita panggil dia najis juga, tapi najis ringan. Dia bukan najis pertengahan, dia bukan najis berat. Okay, dia najis ringan ataupun kita panggil najis mukhaffafah. Mukhaffafah ni adalah najis ringan. Okey, kalau Ustazah kata bagi contoh najis mukhaffafah, jadi kamu boleh bagi tahu apa itu najis mukhaffafah. Kamu dah boleh bagi tahu kat Ustazah. Najis mukhaffafah adalah apa dia? Air kencing kanak-kanak yang berumur 2 tahun ke bawah dan dia hanya minum susu ibunya sahaja. Okey, boleh Najis mukhaffafah adalah najis ringan. Ini yang kita panggil sebagai najis ringan sebab air kencing dia tu
kita tak kira najis berat, kita tak kira najis pertengahan. Tapi kalau umur baby tu dah lebih daripada 2 tahun, dia dah makan macam-macam dah. Betul, ada kencing. Okey, itu termasuk daripada najis pertengahan yang tadi. Okey, boleh jelas? Boleh faham? Okey, ingat tau. Okay, kita ada berapa tadi? Ada 3. Najis mukhalazah, mutawassitah, dan kita ada juga najis mukhaffafah, itu najis ringan. Okey. Ni latihan. Kita cuba jawab sama-sama. Okey, boleh. Okey. Berdasarkan, tengok soalan ni ya. Ni tak payahlah, tak suruh salin pun. Okey, baca soalan ni. Berdasarkan gambar berikut, tuliskan benda-benda najis dan bukan najis. Okey, tak apa, kamu tak payah tulis, kita jawab sama-sama je dalam video ni. Okey, berdasarkan gambar berikut, tuliskan benda-benda najis dan bukan najis. Okey, yang pertama, anjing. Anjing najis ke tak najis? Cuba teka. Okey, anjing adalah najis. Okey, yang kedua, belalang. Belalang binatang najis ke tak najis? Tidak najis. Belalang tidak najis. Sebab belalang kita boleh makan. Sebab tu belalang kita boleh makan. Cuba tanya mak kamu, belalang boleh makan tak? Cuba tanya ayah kamu. Goreng sedap belalang. Belalang boleh makan. Boleh makan Okey, ikan. Ikan najis ke tidak najis? Okey, ikan adalah tidak najis. Sebab tu kita boleh makan ikan. Kalau ikan najis memang tak boleh makan dah. Okey, yang terakhir, gambar apa ni? Darah. Darah najis tak? Najis ke tidak najis? Darah adalah najis. Okey, soalan yang kedua. Cuba jawab sama-sama. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey. Yang pertama, najis ialah benda yang bersih, kotor, buruk. Mana satu? Najis ialah benda yang bersih ke, benda yang kotor, atau benda yang buruk? Najis, jawapan dia najis ialah benda yang kotor. Okey, betul jawapan dia kotor. Okey, yang kedua, najis terbahagi kepada berapa bahagian? 2, 3, 4. Mana satu? Cuba jawab dulu sebelum saya jawab. Najis terbahagi kepada 2, 3 atau 4 bahagian. Okay, najis jawapannya adalah najis terbahagi kepada 3 bahagian. Najis apa tadi? Najis mukhalazah, najis mutawassitah, dan najis mukhaffafah. Jadi ada 3 bahagian. Okey. Seterusnya nombor 3. Contoh bangkai tidak najis ialah apa yang bangkai tidak najis? Dia bangkai tapi dia tak najis. Macam saya kata tadi, dia bangkai adalah najis. Macam ayam, lembu, kalau dia jadi bangkai, kita tak sembelih dia jadi najis. Kita tak boleh makan. Tapi binatang apa yang dia bangkai tapi dia bukan najis? Okey, yang pertama, kucing. Kucing kalau bangkai, dia najis ke tak? Bangkai belalang. Kalau bangkai belalang, belalang mati, dia dikira najis ke ataupun tidak? Yang ketiga, bangkai itik. Itik boleh makan tak? Boleh makan kan? Tapi kalau dia jadi bangkai, dia mati tanpa sembelih, boleh makan tak? Okay, mana satu? Mana contoh bangkai tidak najis? Cuba jawab. Okay, jawapannya adalah belalang. Belalang, kalau dia mati pun, bangkai dia
tidak najis. Tapi kalau kucing, bangkai kucing adalah najis. Bangkai itik pun adalah najis. Okey. So, seterus pelajaran kita sampai situ sahaja kita belajar berkenaan dengan jenis-jenis najis. Okey, kita belajar hari ni kita belajar apa? Kita belajar apa itu najis. Jadi najis, ulang balik. Najis adalah benda yang kotor. Kalau terkena pada badan, pakaian atau tempat solat, kita punya solat tak sah, itu maksud najis. Najis ada berapa bahagian? Ada 3 bahagian, iaitu najis mughallazah, najis mutawassithah dan najis mukhaffafah. Nanti tengok balik apa maksud mughallazah, apa maksud mutawassithah dan apa maksud najis mukhaffafah. Okey, boleh? Alright. So, soal untuk hari ni, kelas hari ni, aktiviti yang perlu kamu buat adalah tulis nota erti najis. Okey, jom saya tunjukkan cara macam mana nak tulis. Kamu perlu sediakan buku aktiviti, buku tulis, dan kamu perlu tulis dalam buku tulis. Okey. Okey, sediakan buku tulis. Satu buku tulis kosong, ataupun kalau kamu belum dapat, kamu boleh guna buku tulis ibadah yang lama. Guna itu dulu. Okey, kamu tulis hari Selasa ibadah dan 26 hari bulan 1 2021. Okey, tajuknya erti solat, erti najis. Okay, erti najis. Okay. Najis kamu boleh buat dalam bentuk puan pun boleh, ataupun buat 1, 2, 3 pun boleh. Okay. Najis, apa benda najis? Benda yang kotor. Tulis ringkas-ringkas pun tak apa. Benda yang kotor. Okay. Najis, benda yang kotor. Lagi apa lagi najis? Kamu boleh tulis tidak sah solat. Okay. Sekiranya apa? Terdapat pada badan pakaian atau tempat solat. Okey, itu sahaja yang kamu perlu tulis hari ni. Okey, so kita jumpa lagi minggu depan. Kamu pada hari yang sama dan masa yang sama. Okey semua, Assalamualaikum. Semua siapkan kerja ni ya. Erti najis. Okey, Assalamualaikum.